صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Pada kuliah yang lepas kita telah sama-sama mengikuti pendekatan Syekh Daud Fatani dalam menyampaikan suatu gambaran bagi perkara yang amat mustahak diketahui oleh semua individu Muslim. Gambaran kewajipan sembahyang, mengapa perlu sembahyang dan kenapa dia berbeza. Jauh sangat berbeza kalau kita lihat dengan salat yang kita lakukan dalam agama Islam, dengan sembahyang juga dipanggil ataupun ibadat juga yang dilakukan oleh agama lain tanpa menyebut cara khusus. Cuba lihat agama lain dia sembahyang macam mana, gerak-geri dia macam mana, perbuatan macam mana, dan dalam badan dia macam mana. Kadang tengah main bola pun boleh sembahyang, tengah skor bola tu boleh sembahyang, baru sudah bergaduh dia main boxing dia boleh sembahyang, tengah menyanyi melolak melalun dia boleh sembahyang. Nampak macam halai balai dalam semua agama. Sedangkan dalam Islam dia meletakkan sembahyang itu adalah suatu saat yang seorang hamba di berhadapan dengan Allah Tuhannya. Dia mempersembahkan suatu amal, suatu ibadah yang dipanggilkan ibadah yang paling pokok daripada semua ibadah. Dan ibadah itulah dikatakan awwalu ma yus'alul abdu yaumal qiyamah. Ibadat yang utama dan pertama yang akan ditanyakan dia, dibentangkan kepadanya di hari kiamat. Sepenting itu ibadat, tentulah kita memerlukan ulasan, pendekatan, approach, kupasan dari semua aspek. Sebab itu maka saya merasakan saya tidak merasa teragak ataupun jemu untuk mengulas tajuk ini kepada kita sekalian untuk manfaat diri saya dan manfaat kita ke semua. Kerana inilah dia modal. Tanah modal yang paling besar sebagai seorang hamba. Kalau yang ini betul, lain alhamdulillah insya-Allah. Kalau ini cacat, ini celah, lain semua akan lingkup. Itu dikatakan, tidak gambarkan, katakan bahawa halaman 4 itu bagi 1 dan 7 tu. 2, 4, 6. Maka adalah bagi sembahyang itu baginya rupa yang zahir, yang sempurna. Macam sembahyang ada rupa zahir, ada rupa dia dapat kita gambarkan. Maka iaitu syarat seperti ruhnya. Syarat sah sembahyang tidak tak nampak.
Macam suci pakaian, suci tempat. Kita tak nampak kesucian itu. Mereka sekarang nampak bersih. Tapi dia nak gambarkan bahawa yang rupa luarnya itu tentang rukun-rukunnya rupa luar, syarat sahnya dan khusyuknya merupakan rukun dalam. Dia panggil ruhnya. Seperti maka rukunnya, rukun semayang seperti kepala kepada semayang itu. Rukun semayang dianalogikan seperti kepala kepada sembahyang. Maka kalau rukun tak sempurna ataupun tidak ada, maka sembahyang tak ada kepala. Malah rukun sembahyang itu dikatakan kepalanya, badannya. Sunat ab'ad itu seperti anggotanya. Kita ada sunat ab'ad, kita jumpa kemudian. Perkataan ab'ad daripada perkataan ma'bun. Ma'bun maknanya setengah, ab'ad setengah-setengah. Maksudnya setengah wajib. Hai'ah kita akan jumpa kemudian, itu sunat biasa. Sunat dalam keadaan tersembahyang ada dia punya decoration dia. Semula ya, rukun seperti kepalanya dan badannya. Dua. Sunat ab'ad seperti anggotanya, anggota kepada semayang tu. Semayang macam orang. Kita ibaratkan semayang itu macam orang, maka orang ada rupa zahir, rupa batin. Rupa zahir jasad, badan kasar. Rupa batin ruhnya yang halus. Walaupun halus tapi dialah yang menghidupkan badan. Sebab dia katakan bahawa sunat ab'ad seperti anggotanya. Sunat hai'ah seperti bulu perhiasannya. Itu analogi yang itu gambaran ulama dan kita boleh nampak. Ada baginya rupa hakikat yang batin. Itu saya kata. Semayang di samping ada rupa zahir yang boleh dinampak. Macam seorang semayang kita nampak dia berdiri, dia takbir, dia baca Fatihah, dia tunduk, itu rupa zahir. Ada rupa batin. Dipanggil rupa hakikat yang batin. Yang tiada sempurna bagi sembahyang. Tiada tamamnya mereka dengan mendirikan ia dengan keduanya sekali. Tidak sempurna sembahyang, tidak tamam sembahyang. Mereka dua rupa ini kena ada. Rupa zahir jelas nyata dengan rukun-rukun sembahyang. Jangan ada cacat. Rupa batin kena ada. Yang disebutkan sebagai itu ruhnya. Ruh sembahyang. Ruh yang utama, ruh sembahyang ialah kekhusyukan dalam sembahyang. Maka adapun rupanya yang zahir itu, iaitu berdiri dan takbir dan membaca Fatihah, rukuk, i'tidal, dua sujud, duduk antara keduanya, duduk tasyahud dan tahiyat dan salam. Itu rukun-rukun sembahyang. Syekh Daud mencontohkan rukun-rukun tadi itu, dipanggil rukun zahir. Dia adalah anggota utama kepada sembahyang. Dan sunatnya dan syaratnya, semua yang sunat-sunat dalam sembahyang, syarat-syarat dalam sembahyang, masih digulungkan dia sebagai anggota zahir kepada sembahyang. Adapun hakikat yang batin, yang kedua. Rupa yang kedua. Hakikat yang batin, maka seumpamanya khusyuk. Itu hakikat batin kepada sembahyang. Yang menghidupkan sembahyang ialah khusyuk itu. Yang jadi ruh kepada sembahyang, ruh kekuatan, ruh kehidupan, ialah khusyuk. Apa dia khusyuk? Hadir hati. Hati kita berada dalam sembahyang. Susah. Ringan, nampak teori ringan. Apa susahnya kita sembahyang? Ingat dalam sembahyang, betul lah. Tapi nak praktik tu. Dan bukan sekali, kalau sekali sembahyang sahaja tak apa.
Tapi sehari 5 kali dia lupa manjang, lupa bacaan, lupa rukun, lupa syarat, lebih rakaat, kurang rakaat. Itu dikatakan hati-hati yang tidak hadir. Kalau hati yang present, yang hadir pada ketika itu, dia tak lupa. Bukan tak lupa sahaja, dia boleh menghayati itu pergerakan badan. Dan sekarang satu yang saya nak jelaskan, kita boleh nampak lah bahawa sekurang-kurangnya kita akan nampak yang nak kita capai dalam sembahyang itu, nak menegakkan, nak establishkan dua rupa. Satu rupa zahir, dua rupa batin. Rupa zahir, jaga pergerakan yang dinamakan rukun-rukun sembahyang. Daripada awal takbir sampai salam. Pergerakan, itu rukun zahir. Jaga rukun yang kedua. Pertingkatkan kekhusyukan, hadir hati dalam sembahyang daripada awal sembahyang sampai habis sembahyang. Kalau boleh, sama mana kita berada dalam pergerakan, dalam rukuk, nak menghayati makna tu. Bila saya katakan dulu, ketika kita ambil balik, bila kita katakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Setiap perkataan itu tu mempunyai falsafah yang tersendiri. Wajah tu saya menghadapkan muka saya. Hadap kepada siapa? Lilladzi fataras samawati wal ard. Saya hadapkan muka saya kepada Allah yang mencipta langit bumi. Dan kita pula sebut dekat dia, dia tahu hati kita, hanifan, ikhlas, suci, bersih, musliman, saya serah diri kepadamu ya Allah. Kita ulang tu, wama ana minal musyrikin, saya tidak mau termasuk dalam golongan orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu yang kita baca, tapi dalam luar semayang tidak ikhlas dengan Allah Ta'ala, masih pergi ke berhala, masih mengagungkan hari-hari agama lain, masih pergi ke tugu negara, masih tidak yakin kepada hukum Allah, tak malu. Kita sebut kepada yang maha mengetahui itu, bukan kepada manusia. Sebenarnya yang cuba nak dikatakan. Dan sempurna ikhlas. Sebab ikhlas ini pun semua orang ikhlas. Tapi tahap ikhlas itu yang kita nakkan, sempurna ikhlas. Contoh sebenarnya ikhlas, sembahyang kita buat bukan untuk dipamerkan kepada manusia, bukan dengan niat nak bagi orang tengok kita, dahi kita lebih hitam daripada orang lain, nak habar kata aku kuat sembahyang. Tak boleh habar sebab Allah Ta'ala tahu. Itu yang katakan sempurna ikhlas. Dan tazallul. Tazallul ini hina diri di hadapan kebesaran Allah. Dalul itu makna asalnya diam. Kalau ada dalulan. Tapi zul juga makna hina. Maksudnya kita berdiri depan Allah yang maha sempurna, tidak ada sembarang cacat celah pada Allah Ta'ala. Sebab al-kamal lillahi wahdah, yang nama dia sempurna Allah Ta'ala sahaja. Sedangkan kita penuh dengan kelemahan-kelemahan diri, dosa lama yang belum tentu Allah terima taubat, dan dosa baru yang mengundang kita pula mungkin malam ini dan besok. Badan kuat pada hari ini boleh buat ibadat, mungkin besok badan lemah tak boleh buat ibadat. Masalah kalau yang kita bayangkan, kalau orang-orang yang menghadapi sakit-sakit yang agak berat menjelang akhir-akhir hayat, menjelang umur yang beberapa hari tinggal, tapi tak boleh semayang. Nak semayang pun tak ada orang nak uruskan. Auzubillah, lumpuh misalnya, ataupun dah lama sangat sakit, orang pun tak mau peduli dah. Macam mana
semakin nak menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kitab ibadat kita, semakin kosong daripada semayang. Sebab tu tadallulan ini kita rasa bila kita berdiri itu memanglah macam kita duk tengok contoh-contoh tu kan. Kalau seorang yang ahli fiqh, katakanlah seorang ahli fiqh, nak cerita Imam Syafi'i, bila dia budak, dia hebat di Makkah, maka Gubernur Makkah syur Imam Syafi'i pergi sambung pelajaran di Madinah dengan Imam Malik. Maka Gubernur Makkah pada ketika itu, Syafi'i ingat dia lahir tahun 150, dia wafat tahun 203. Dia umur dia 53 tahun dia. Okey, dia Gubernur Makkah pada ketika itu tulis surat dekat Imam Syafi'i, yang bawa surat ni pergi ke Madinah, pergi berjumpa dengan Gubernur dulu. Jangan tukar pergi dekat apa nama ni Imam Malik. Orang tak boleh berdiri, tak boleh ketuk di Imam Malik ni. Kehebatan dia. Saya cerita macam mana tazadulan tadi, nak cerita contoh. Tak apa, okey, Imam Syafi'i bawa surat tu pergi jumpa dengan Gubernur Madinah. Gubernur Madinah baca surat tu, surat daripada Gubernur Mekah tuju Gubernur Madinah, minta dia bawa ketika tu nama dia Muhammad bin Idris, bukan imam lagi, budak ayah. Bawa budak ini serah dia mengaji dekat Imam Malik. Gubernur tu kata, kalaulah aku diperintah untuk pergi ke Mekah, berjalan kaki buat umrah, lebih senang daripada aku nak pergi jumpa Imam Malik. Setelah beristikharah masa yang sesuai Imam Malik, akhirnya satu hari lepas beberapa hari kemudian, dia tenang perasaan apa, takut. Dia Gubernur. Akhirnya dibawa Muhammad bin Idris pergi jumpa dengan Imam Malik di Madinah lepas asar. Pergi ketuk pintu bagi salam, keluar seorang jariyah, seorang budak, kita panggil sekarang senang fahamnya housemaid lah, hitam. Assalamualaikum, tolong pergi bagi tahu dekat Imam Malik, mengatakan Gubernur Madinah nak berjumpa dengan Imam Malik. Budak perempuan tu masuk, keluar balik, bagi surat. Ini surat, ini kertas kosong, ini pen. Kalau ada soalan, tulis saja soalan itu, aku akan jawab segera. Tunggu di pintu. Kalau nak tanya pasal hadis, kamu tahu dah, aku mengajar di masjid pada malam besok. Itu Gubernur pergi ke rumah Imam Malik, menggigil ketuk pintu. Datang orang pula, haba nak jumpa Imam Malik. Jawapan dia bahawa kalau nak tanya soal fiqh, nak kertas, nak pen, tulis. Tanya apa? Aku jawab segera juga. Tanya pasal hadis, banyak cerita. Jumpa aku di masjid. Gubernur tu minta budak tu, tolonglah ngapi cakap elok-elok. Haba dekat Imam Malik, kata aku Gubernur Madinah terima surat daripada Gubernur Mekah, dia suruh serah tangan kepada kamu. Masuk punya lama lah. Dijangka ke dia semayang 8 rakaat. Gubernur berdiri depan pintu dengan Imam Syafi'i, menggetar gigit, keluar nak kata apa dia tak terajang lah, tapi itu dia keluar dengan bawa apa nama ni, jariyah tadi ni, bawa satu kursi yang lusuh, letak depan pintu,
Bukan nak suruh governor duduk. Dia duduk. Mana surat? Baca surat. Baca surat. Maknanya Imam Syafi'i nak pergi mengaji dekat dia, kena pakai 2 governor. 1 governor Mekah, 2 governor Madinah jumpa. Dia campak surat, dia kata, sejak bila nak mengaji ilmu Rasulullah ini nak pakai 2 orang governor? Ambil di mana ni? Kena marah. Menggigil governor. Tapi itulah ulama' yang kata. Lain kali jangan buat begini. Dia nak mengaji, dia datang. Yang kamu pun budak apa nak mengaji macam ni pun kamu nyusah kalau kamu saya buat. Dia suruh governor balik. Tinggalkan budak ini rumahku. Barulah governor balik, tak duduk pun sejangka dalam 2 jam tu. Governor berdiri depan awal tadi dengan semayang. Dan orang tadallulan bila berjumpa dengan ulama' saja baru. Governor berjumpa ulama' saja baru. Tadallulan. Kena marah diam. Jangan lupa dia governor. Bukan sebarangan orang. Tapi itulah dia antara mauqif yang saya katakan, saya tegang makna tadallulan ini bila kita berdiri depan Allah Ta'ala yang maha sempurna, yang ilmu Allah Ta'ala itu bukan ilmu kita. Ilmu yang dikatakan bahawa lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Kalau lautan itu nak jadikan sebagai tinta dakwat, nak tuliskan kalimat-kalimat Allah, ilmu Allah, lanafidal bahr, kering tinta di lautan, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum daripada habis kalimat Allah Tuhanmu, laut itu kering kuntang. Bawa lagi 7 laut gantinya. Tulis semula, habis 7 lautan. Belum habis kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak tadallulan bila kita katakan wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh. Itu gambaran-gambaran yang saya katakan tadi, bagaimana berdiri depan orang alim, berdiri depan orang raja, berdiri. Tapi berlain dengan peribadi Rabai bin Amir. Rabai bin Amir diutus oleh Umar pergi berjumpa Rostam. Rostam ketua perang daripada suku Parsi. Dia naik kuda, bawa suatu sogat daripada Umar, pergi. Dia pergi sampai kepada istana Kisra, nak berjumpa dengan Kisra, nak menyerahkan melalui Rostam. Dia masuk dengan naik kuda dalam istana. Tapi background dia dipanggil untuk berunding, dipanggil. Orang tahan di istana, jangan masuk dengan kuda dalam istana. Aku membawa sogat yang mulia sebagai syarat perbincangan dengan kamu, aku akan serah lepas aku turun daripada kuda. Tak pergi masuk, aku balik. Dia masuk. Kisra ada, Rostam ada. Kuda Rabai bin Amir berdiri, duduk, berdiri, berhenti atas kapek mahal. Orang kata, tak bolehkah bagi kuda atau bagi tak? Aku nak turun. Sebelum aku turun pijak kapek kamu tu, kuda aku pijak dulu. Kalau kamu tak selesa, aku balik. Dia turun. Dia pakai baju rasatul hay'ah tu, baju koyak-koyak, campur-campur semua sekali. Orang kata, nak menghadap Rostam ni kena pakai baju yang mahal-mahal. Itu kamu.
Bukan aku. Mau pakai apa? Turun Rostam. Orang takut. Pakai buruk tapi hebat. Kepribadian itu dia tegap. Dia tahu dia takut Allah Ta'ala saja. Dia turun. Terus bila ditanya oleh Raja Kisra, yang kamu bawa kepada manusia sekalian, kamu bawa Muhammad, kamu bawa apa? Adakah dia ada macam ni, ditunjukkan istana, ditunjuk apa nama ni, mat perak dia, adakah dia bawa macam ni? Dia kata tak, ni tak ada harga. Dia bawa lebih mahal daripada ni. Dia bawa apa? Dia bawa cahaya. Akan mengeluarkan kamu dan kalian manusia daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman yang terang benderang. Dan mengajak kalian keluar daripada menyembah manusia kepada menyembah Allah Ta'ala. Dan mengajak kalian daripada kesempitan dunia yang begini sempit kepada luasnya akhirat dengan syurga Allah Ta'ala. Dia campak surat, lompat atas kuda di balik. Itu kepribadian di antara dua. Di antara orang yang berdiri atas nama hati yang faham siapa dia berdiri itu dengan takut, dengan tadallulan, dengan orang yang dia tahu bahawa Rabi' bin Amir tahu mengatakan Rostam ini kafir. Dia musyrik, persis semua api. Dia tahu mengatakan bahawa Kisra ini raja yang perhambakan rakyat. Ini siapa pada dia? Aku datang wakil daripada Umar. Itu kepribadian. Macam itu saya katakan bahawa beza tazallulan itu. Dan tafahum itu. Tafahum ini bukan saja berkata dia hina, tetapi dia faham siapa diri kita. Faham siapa insan ini. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Insan kesemua dijadikan dalam keadaan yang cukup lemah. Lemah sungguh kita ni. Tu kadang-kadang bila saya tengok, kadang ada masa tengok Discovery tu. Dia banyak sangat Discovery. Bila tengok yang lembu beranak tu, tunjuk gambar Discovery tu, 2 minit beranak dah boleh berdiri, 5 minit kering bulu dah boleh lari. Tak sampai 10 minit dia lari kuat daripada ibu dia. Tu binatang. Tapi manusia beranak bila boleh lari, bila boleh berdiri sendiri. Itu yang katakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Physically memang kita lemah sungguh, tak larat. Binatang yang lain tu, anak buaya boleh meletas sendiri, boleh masuk air sendiri, boleh berenang sendiri. Anak penyu boleh meletak keluar lubang sendiri, masuk berenang sendiri, boleh. Kalau anak manusia keluar sendiri, boleh. Tapi betul campak dalam kolam, mati. Itu yang kena faham. Tafahum bagi ma'ani qira'ah, bagi makna yang kita baca. Daripada a'udzubillah, bismillah, kita faham makna. Ma'ani, makna qira'ah yang kita baca. Dan tasbih. Macam subhan, macam kita bila kita tunduk rukuk. Subhana rabbiyal a'la. Itu yang sahih. Wa bihamdih itu ada hadis, tapi dia tidak sahih. Tapi boleh baca, tidak masalah di tasbih. Subhana, maha suci Allah yang maha agung. Wa bihamdih, segala puji khas baginya sahaja. Dia yang berhak menerima pujian. Yang lain ke semua, kalau boleh faham demikian, dan lainnya. Daripada segala wazifah sembahyang yang batinah. Kita kena tahu, kena faham kewajipan wazifah itu. Sembahyang yang batinah, macam kewajipan hati. Itu kewajipan batin. Apa kewajipan hati dalam sembahyang? Kewajipan dhamir. Dalam diri kita ni banyak istilah yang Quran bagi. Dia panggil, ada yang dipanggilkan dengan dhamir, ada yang dipanggilkan dengan nafs, ada yang dipanggilkan dengan ruh, ada yang dipanggil dengan quwwah batinah.
banyak bernama. Tapi semua itu ada peranan, ada wazifah dalam sembahyang. Maka zahir sembahyang bagian badan dan anggotanya, dan batin sembahyang bagian hati. Tengok diulang balik point, tapi dengan bahasa lain. Sembahyang bagian badan, anggotanya. Bagian batin, hatinya. Dan sir, segala yang rahsia, yang tersembunyi dalam kekuatan hati. Sir ini dikatakan bahawa memang kita nak analisa kehebatan iman seseorang. Itu sir. Kehebatan iman seseorang bila sudah iman masuk, iman telah sempurna, yakin, segala yang dia hadapi dalam hidup ini menjadi enteng kepadanya. Sanggup mati, sanggup mempertahankan kesucian Islam, sanggup mati kerana agama Allah, sampai hilang kesayangan kepada harta boleh hilang. Bila datang ayat qul in kana aba'ukum wa abna'ukum sampai akhir, katakanlah kepada manusia, sekiranya bapa-bapa mereka, anak-anak mereka, isteri-isteri mereka, keluarga-keluarga mereka, perniagaan mereka, rumah mereka dan sebagainya, itu yang lebih sayang kepada mereka dari Allah dan Rasulnya, maka tunggulah saat kehancurannya. So, ayat yang begitu tu turun, faham, boleh kikis perasaan sayang kepada harta tu. Datang perintah nak berinfak bismillah, banyak sahabat yang menyerahkan ke semua harta. Antara Abu Bakar, separuh harta. Hilang rasa sayang itu kerana mereka lebih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia datang jihad itu sampai bukan tak sayang, sampai merasakan hidup ini tidak seindah hidup di akhirat. Bukan, kita tahu mengatakan bukan ada latihan sangat. Nabi tidak melatih macam sekarang PLKN tu berlatih juga, walaupun mengambilkan borek. Berlatih askar tu berlatih setiap hari tu. Tak pasal tu kena kawat. Nabi perang berlatih, dulu pun berlatih. Tengok askar-askar Jerman berlatih. Tapi askar Islam ni, staf yang selalu tengok lah, memang tidak berlatih. Tapi dilatihkan tadi, hati tu. Dilatihkan keyakinan kepada janji Allah, keyakinan kepada yang kita bawa ini benar. Kita bukan reka, kita menjunjung perintah Allah, mati syahid masuk syurga, yakin tu. Sebab tu yang lain semua senang, hilang, bakal keluar. Perang mudah, nak kumpul derma mudah, nak tugaskan seorang nak pergi jadi istiksyaf, nak hantar orang pergi mengintai pergerakan musuh, semua berbuat nak pergi, padahal tu kerja mati tu. Itu saya kata, jadi bagaimana tu rahsia dalaman tu, kekuatan yang Allah berikan kepada orang yang beriman itu, sir, rahsia. Macam di mana banyak para sahabat yang dalam cerita istishhad, cerita wayang tu, banyak mengatakan dalam perang tu ada yang berfikir, ana ashimmu raihatal jannah, saya terbau, cium bau wanginya syurga. Sekejap saya sampai panas, kena. Betul. Dia sampai ke situ. Dia boleh cium, dia boleh isytihar tu. Aku tercium wangi syurga sejak mati. Sir. Macam mana macam orang yang kalau perang ketika itu, kita kena ingat mengatakan bahawa dia berjalan di padang pasir saja pun sampai kadang sampai 1 bulan. Padang pasir macam Mu'tah tu 600 km daripada Madinah.
Tabuk. 600 km berjalan padang pasir nak pergi perang. Tak kisah. Boleh buat. Dan demikian itu tempat tilik hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak kena faham, mengatakan sir ini, kerja hati ini, itu bahagian yang kedua tu. Dan batin sembahyang bahagian hati. Dan sir. Demikian itu tempat tilik hak Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hambanya, iaitu hati. Ini yang nak kena bersih sangat. Nak kena ikhlas sungguh. Nak kena, sebab dia tempat yang hadis Nabi sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada paras rupa, paras kamu. Allah tak lihat kepada tubuh badan kamu. Allah lihat kepada hati-hati kamu dengan amalan-amalan kamu. Tempat pertama dilihat ialah kepada hati. Itu dia katakan, maka sebab itu maka jaga. Dan sir, kata Imam Ghazali ta'ala, umpamanya orang yang mendirikan rupa sembahyang yang zahir jua, lalai ia daripada hakikatnya yang batin, seperti umpama seorang menghadiahkan bagi raja yang amat besar derajatnya akan seorang dengan ain yang mati. Alif yanun tu ain yanun. Ain artinya benda yang mati, tiada ruh baginya. Dan seumpama orang yang mentaksir pada mendirikan zahir sembahyang, cuma ia menghadiahkan beraja akan seorang yang ain terpotong anggotanya dan ketiadaan dua matanya, maka adalah ia orang yang menghadiahkan itu, dan yang dahulunya melentangkan keduanya itu akan diberi keduanya bagi raja itu seksa dan murkanya dan marahnya, kerana keduanya itu menghinakan bagi hormat kerajaannya dan meringankan oleh keduanya dengan hak kerajaannya. Dia Imam Ghazali nak Syekh Dr. Petani nak contohkan yang senang kita faham walaupun bahasa berputar belik itu. Kita ada raja. Raja ni selalunya rakyat yang setia kepada raja, yang terutama pada hari-hari besar dia, hari keputeraan dia, kita nak mempersembahkan kepada raja satu hadiah. Tentulah kita nak hadiahkan sesuatu yang sempurna kepada raja. Contoh dia kata, kalau kita sembahyang, kita nak persembahkan kepada Tuhan Allah Ta'ala yang maha sempurna. Dua tadi, ada zahir rukun, batin khusyuk sembahyang, hati bersih, nak sembah Allah Ta'ala. Dibanding macam kita nak persembahkan kepada raja. Kalau kita bawa kepada raja, nak bagi seorang hamba kepada raja, nak bagi raja itu gundik lah, kata senang faham begitu. Tapi kita bawa seorang gundik yang tidak ada ruh, yang mati. Bolehkah kita mempersembahkan kepada raja gundik ataupun seorang hadiah orang yang mati? Mati pada roh tak ada, tapi anggota roh semua sempurna. Makna dia sembahyang yang cukup rukun zahir, rukun sembahyang cukup 13, tapi hati tidak khusyuk, macam kita sembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala orang yang telah mati. Ataupun bukan saja orang itu mati saja, rukun pun tidak sempurna. Rukun sembahyang apa dia tadi? Kepala, mata, hidung, telinga, badan. Kalau sembah kepada raja, orang yang matanya pun tak ada, mata kekeng, tangan pun sebelah, mati pula, nak sembahkan kepada raja, tentulah dia akan murka. Kerana itu merendahkan kerajaannya ataupun kebesarannya, kerana bagi hadiah yang tidak ada harga. Mungkin senang tuan-tuan faham. Kalau kita sembahyang kepada Allah tidak sempurnalah rukun, umpama orang yang telah dipotong tangan ataupun orang yang tidak ada mata nak persembahkan kepada raja.
Kalau kita semayang tidak khusyuk betul, hati tidak ikhlas betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, umpama kita serahkan hadiah kepada raja yang tidak ada ruh, orang yang mati, tentulah raja marah. Sebab kita sembah kepada Allah Taala lebih daripada itu. Itu message dia. Kerana menghinakan bagi hormat kerajaannya dan beringatkan oleh keduanya dengan hak kerajaannya. Kemudian katanya, maka tilik olehmu akan diri kamu yang kamu hadiahkan sembahyang kamu kepada Tuhan. Jangan ada seperti itu. Dan takut olehmu kemudian. Maka takut bahawa engkau menghadiahkan dengan sifat ini, maka mewajibkan kamu seksa. Maka hendaklah engkau ketahui akan kadar sebesar-besarnya nikmat Allah Ta'ala menghadiahkan dan menganugerah akan Tuhanmu akan segala hambanya sembahyang 5 waktu. Fahamnya begini, Allah menghadiahkan, memberi peluang kepada kita merupakan hadiah. Wajib sembahyang kepada kita itu dengan kaedah yang telah sempurna. Satu hadiah Allah kepada kita, dia bagi appointment nak berjumpa dengan kita. Allah bagi appointment. Bukan kita buat appointment, Allah offer appointment. Jumpa aku 5 kali sehari. Itu dikatakan, memanglah kalau kita dengan raja, kita nak minta berjumpa, memang tak boleh lah. Kalau dia yang berjumpa, memanglah sebelum subuh saya sampai. Kalau raja panggil. Ini Allah yang maha agung, mewajibkan kepada kita, memperdukan kepada kita sembahyang 5 waktu. Nah, kita pergi menghadap dia. Tu wajah tadi. Wajah tu. Kita pergi menghadap dia. So, kalau kita boleh hargai pertemuan itu makna dia. Dia menghadiahkan kepada kita. Bila raja hadiah kepada kita, biasa kita akan menghadiah balik. Allah Ta'ala akan hadiah kita yang boleh kita hadiah. Itu yang diibaratkan kita hadiah tu. Setelah sembahyang diwajibkan kita buat, kita balas balik dengan mengemukakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sembahyang yang sempurna zahir dan sempurna batin. Kalau boleh berbuat demikian, Allah suka dan kita pun suka. Allah beri rahmat kepada kita dan kita pun dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah maka dalam hadis Nabi menyebut, ma uti 'abdun fid dunya khairan an yu'dhana lahu rak'atain yusallihima. Tiada diberi akan seorang hamba dalam dunia yang terlebih kebajikan daripada diizinkan baginya mengerjakan 2 rakaat yang disembahyangkan akan keduanya. So ibadat, semua ibadat kepada Allah asalnya haram. Semua jenis ibadat kepada Allah asalnya haram, melainkan yang diwajibkan. Dia berlain dengan semua perkara dalam dunia ini pada asalnya dia harus, melainkan dia datang hukum haram. Ibadat, asal ibadat asalnya haram, tak boleh buat. Sembahyang pun tak boleh buat, puasa tak boleh, zakat tak boleh, haji tak boleh, sedekah tak boleh pada mulanya. Melainkan sampai masa turun wahyu wajib, baru dia wajib. Kalau sebelum wajib kita buat, maka maknanya kita melakukan perkara yang dilarang. Dia berlain dengan semua perkara yang lain. Makanan, semua makanan asalnya adalah dia harus dimakan, melainkan ada ayat, ada hadis yang turun yang mengharamkan suatu binatang, baru haram. Yang tidak disebutkan hukum dia, itu dia katakan wasakata an asya'in rahmatan bikum ghaira nisyan fala tabhasu anha. Allah mendiamkan beberapa perkara, beberapa binatang, makanan dalam hidup ini, rahmatan bikum, dia diam, tak bagi hukum sebagai rahmat kepada kamu, ghaira nisyan, Allah tidak lupa.
fala tabhasu anha, jangan banyak soal. Dia harus. Itu kaedah. Bila mari yang nama dia ibadat, asalnya haram, jangan buat. Turun ayat, baru dia boleh buat. Itu saya kata, maka diwajibkan sembahyang itu satu rahmat Allah kepada manusia, memberi ruang untuk kita bertemu dengan dia. Banyak benda dapat. Saya ulang balik, tiada diberi akan seorang hamba dalam dunia yang terlebih kebajikan, banyak kebajikan daripada diizinkan baginya. Jangan baca diazankan pula. Diizinkan baginya pada mengerjakan 2 rakaat yang disembahyangkan akan keduanya. So 2 rakaat sembahyang itu sesuatu yang cukup besar kebajikan yang kita boleh buat. Itu fafiha ni yang disebutkan apa guna dia sembahyang. Fafiha yahsulul khulwah. Terjemah saja. Maka padanya, pada 2 sembahyang, 2 rakaat sembahyang itu sunat, hasillah baginya khulwah. Khulwah ini dia berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia dengan Allah taala sahaja. So khulwah dia bersunyi-sunyian dengan Allah taala. Selalunya orang dengan yang dia kasihi, dia suka bersunyi-sunyian. Dia nak orang jangan tengok dia doang sahaja. Sebab dia katakan bahawa padanya hasillah baginya khulwah. Apa dia khulwah? Yakni sertanya. Dia berserta dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu saat-saat itulah dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat asing ia dengan dia. Arti dia seorang sahaja pada ketika itu, dia boleh mengasingkan diri dia dengan Allah taala sahaja. Tak mau ramai-ramai. Kan selalu gitu. Macam problem saya pula. Bila kita nak tolong orang macam terasa ramai-ramai tu, tak, ustaz, saya nak minta ustaz dengan saya 2 orang saja. Saya tu orang gila, seorang masuk, semua keluar. Aku dengan dia aja. Dia gila pula. Saya disuruh orang ni cari penyakit. Malam tadi saya ceramah di Pokok Sena, Kedah malam. Dah buat pengumuman dah. Saya berdoa untuk ubat ni, yakinlah kita doa ramai-ramai boleh makbul. Lepas ini saya minta maaf. Fungsilah minta maaf ustaz tidak boleh melayan orang-orang perseorangan. Dia ikut saya daripada Kedah tu sampai ke Perlis. 3 kereta. Kita tengok. Kereta ni ikut kita dah ustaz. Ikut sampai Perlis. Tak apalah sampai. Tak, saya ingat ustaz ya. Lain semua tak nak. Banyak cantik. Dahlah pukul 2 aku balik. Kereta duduk tunggu 3. Dia tak mahu banyak orang. Seorang-seorang. Ini saya bukan nak cerita saya. Inilah saat-saat yang orang nak tu bangun tengah malam. Orang ke semua tidur. Dia nak dia dengan Allah Ta'ala sahaja. Itu yang dia katakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni waj'al li min ladunka sultanan nasira. Itu Allah telah susun dah pada waktu malam itu. Bangun pukul 2, pukul 3 malam. Buat apa? Fatahajjat bih. Kamu sembahyang tahajud. Kenapa? Nafilatul lak. Dia suatu sunat sahaja. Pilihan sunat. Tapi Allah Ta'ala akan mengangkat derajat kamu kepada makam yang terpuji. Bukan pada manusia. Allah puji, malaikat-malaikat puji. Waqul, mintalah pada ketika itu. Rabbi adkhilni mudkhala sidq. Ya Allah, masukkan saya dalam gulungan hamba-hambamu yang benar. Wa akhrijni, kalau kamu nak keluarkan saya pun keluar sebagai orang yang benar. Yang mustahak. Wa ja'alli min ladunka
sultanan nasira, jadikanlah saya di sisimu ya Allah yang ada kuasa yang kamu tolong saya. So message cukup clear. Kalau kita dapat situlah sebagai contohnya. Sebab itu maka semayang sebagai perantaraan. Senang kan nak bangun tengah malam dengan waktu yang kita fahami. Itu hasillah khulwah, sertanya dapat asing ia dengan dia dan dapat sekedudukan baginya. Dia nak gambarkan macam kita bersekududukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inverted comma lah kena faham. Kesyahduan berada khulwah dengan Allah taala. Dan dengan dia dua-dua sahaja dalam keadaan sunyi-sunyi tengah malam. Itu yang seorang penyair kata, "Iza nama ghirrun fi dujal laili faqum lil ma'ali wal awali wa syammiri." Apabila insan semua telah tidur berdengkur pada malam hari, faqum, kamu bangun. Untuk apa? Lil ma'ali, bagi mendapat nilai-nilai penghidupan yang tinggi. Wal awali, yang paling memuncak. Wa syammiri, sinting lengan berusaha untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan memutuskan dirinya kepadanya. So dia pada ketika itulah dah putus dah, dia seolah-olah bila sampai peringkat tadi itu dia telah putus dengan alam dunia ke semua. Tu dia katakan waqafa billahi syahida fa sayakfikahumullah, cukup dah kepada aku Allah taala segala-galanya. Jelah kalau dia boleh sampai ke situ memang lain ke semua tak ada guna dah. Dia telah sampai kepada zat yang maha sempurna. Kita katakan fa sayakfikahumullah, Allah akan cukupkan kepada kamu segala-galanya. Itu yang dikatakan macam hadis kursi, dia katakan, "Ya ibna Adam, ati'ni aj'aluka rabbaniyan. Qul lisyai'i kun fayakun." Wahai anak Adam, kamu taat sebelum masa kepada aku. Aku lantik kamu menjadi ihsan rabbani. Bukan rabbani itu. Aj'aluka rabbaniyan, aku jadi kamu insan rabbani. Apa dia insan rabbani? Taqul li syai'un fayakun. Kamu sebut kamu nak apa, semua dah. Semua jadi. Inilah dia nak bayang. Sebab tu dia kata orang-orang yang megang kitab, dulu kita baca kitab Imam Ghazali, Asma' Al-Palimbangi, dia ni orang-orang sufi. Macam Syekh Daud Patani ni, dia terdekat Syattariyah. Dia orang kasyaf. Tadi saya kata Imam Malik tadi tu. Imam Malik tadi bila tengok Imam Syafi'i, Imam Ibu Dak ingat ni. Imam Malik tengok Imam Syafi'i, kata dia habaq kat gubernur, kamu gubernur, budak ini akan menjadi imam, bukan dekat imam kepada orang Madinah saja, imam seluruh dunia. Dengan pandangan dia, budak ingat Syafi'i Malik, bukan kamu sekadar boleh memerintah Madinah saja. Kamu tahu budak ini dia akan jadi imam, bukan Madinah, seluruh dunia. Dan betul itu dia melihat dengan dipanggil firasah. Jadi macam ni, macam Imam dengan Syekh Daud menulis dengan yang pengalaman dia, sebab dia bawa approach pendekatan yang saya faham mesej dia tu. Itu memutuskan dirinya kepada dan dapat kepadanya itu mengangkatkan daripada hati mereka itu akan dinding. Tengok bahasa dia, maknanya hati kita ini ada tutupan, ada dinding, dia panggil seal, atau dipanggilkan dengan perkataan hijab. Maka dengan berdamping Allah Ta'ala, dengan buat ibadat baik itu, Allah Ta'ala angkat hijab tu, angkat dinding tu, angkat tembok yang memisahkan. Memanglah, lau kusifal hijab la ra'ayna, kalau kami cabutkan hijab yang menutupkan kamu Allah Ta'ala, la ra'ayna, kamu akan nampak Allah Ta'ala. Tapi tak pakai mata ni lah, dia pakai mata batin. Memanglah mata batin nampak jauh, mata ini saudara
Saya dengan saudara, tuan-tuan sekalian, saya nampak jelas di depan saya. Tapi yang belakang tu nampak lebih kurang aja. Orang belakang pun nampak saya, mungkin nampak putih aja. Itu pandangan mata. Berapa kita boleh nampak. Tapi kalau pandangan hati, lebih jauh kita nampak. Macam tadi itu, Imam Malik melihat Imam Syafi'i bukan dengan mata ni. Dengan mata hati dia. Nampak saya ke peringkat, budak ini akan jadi imam kepada seluruh dunia. Tu nampak situ. Itu saya kata dinding tadi itu dan talik bara tu apa dia tu? Tabir. Baca tabak pula. Diangkat dinding dan tabir yang diantaranya antara kita Allah Ta'ala ada tabir. Memanglah sebab itu peringkat-peringkat manusia, derajat-derajat manusia. Manusia macam batu juga, macam kayu, macam pasir. Batu, ada batu yang satu lori RM40 aja. Batu juga. Tapi ada batu yang sebiji saja pun dah RM100,000. Malah sampai million sebiji. Batu juga nama, tetap nama batu. Sama dengan kayu. Ada kayu yang jual tak laku. Kayu kabu. Tahu kayu kabu? Kayu kabu ni rupanya nak buat kayu api pun tak boleh. Buat tiang tak boleh. Kayu kabu. Tapi kayu juga, nama kayu gaharu. 1 kilo sampai 4,000. Kayu juga. Serbuk juga. Ada serbuk kita benci, kita basuh, kita buang semua. Tengok ada serbuk, ini apa serbuk emas dia panggil. Orang mati tu, sangat mati di lumut mandi tu. Serbuk emasnya pasal. Ada kawan saya tu kerja, dia memang kerja nombor embas tu. Sehari duduk air korek lubang tu 20 kaki tu. Masuk tak kisah pasal mampu dah. Duduk fikir, duduk nampak pasiak tu. Okey, dia dapat kecil sikit tapi hasil dia ada mahal. Sama dengan manusia. Ada orang yang nilai dia Allah Ta'ala langsung tak ada nilai. Orang munafik itu tempat dia di kerak neraka. Innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Munafik mati sebab dia tahu Islam benar. Tapi dia berbohong diri dia. Dia bohong orang. Dia pecenah orang dan sebagainya. Mati dia. Fidarkil asfal minan nar. Bukan di bawah neraka. Dark. Kerak. Asfal yang paling bawah sekali. Di bawah neraka. Itu manusia. Nilai. Mukmin. Dalam mukmin pula tu ada yang mutakin. Ada yang wara. Ada yang mutawakil. Yang sampai kepada peringkat Rabbani itu. Insan. Tapi yang kesemua sekali itu yang terbaik sekali. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antara Tuhannya, nyatalah padanya itu segala aqaid. Kalau sampai ke peringkat tadi itu, ke peringkat dia telah dekat betul Allah Ta'ala. Hijab dah terbuka dah. Buka. Insya-Allah. Perlahan-perlahan dia terbuka. Sekurang-kurangnya kalau kita boleh terasakan, boleh rasa kebesaran Allah. Hatta kalau kita boleh merasakan kesempurnaan Nabi itu. Bila kita dengar orang caci Nabi, orang hina Nabi, ya Allah. Insan yang sempurna seperti Muhammad itu kamu tak dapat nampak. Macam Abu Jahal tidak nampak depan dia itu Muhammad yang berdiri, dia tak nampak Rasulullah. Dia nampak Muhammadul Yatim. Hang anak yatim aku jaga hang. Dia tak nampak tu Rasulullah, dia tak nampak. Ini hijab. Kalau masih tidak sayang kepada Islam, tidak nampak di mana keistimewaan Islam kepada kita, maknanya kita banyak hijab. Macam kesempurnaan hukum Allah Subhanahu Wa Taala banyak orang tak nampak. Dia nak persoalkan, sampai nak persoalkan hak poligami pun jadi masalah.
Hak bagi pesaka pun jadi masalah. Benda-benda yang senang sekarang kita faham tu. Dah tak? Itu makna hijab tak nampak tu. Hudud. Dia nampak kekejaman. Dia nampak nanti dunia barat kata apa. Memang dunia barat hang tak buat, mereka kata dah. Nak tunduk dia sampai bila? Inilah yang saya kata hijab ni. Hijab. Neraka. Innal munafiqin fi darkil asfal minan nar. Munafik mati sebab dia tahu Islam benar. Tapi dia berbohong diri dia bohong orang, dia percenah orang dan sebagainya. Mati dia fi darkil asfal minan nar. Bukan di bawah neraka, dark, kerak, asfal yang paling bawah sekali di bawah neraka. Itu manusia nilai mukmin. Dalam mukmin pula tu ada yang muttaqin, ada yang wara, ada yang mutawakkil, yang sampai kepada peringkat rabbani itu. Insan, tapi yang kesemua sekali itu yang terbaik sekali Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antara Tuhannya, nyatalah padanya itu segala haqaiq. Kalau dah sampai ke peringkat tadi itu, ke peringkat dia telah dekat betul Allah Ta'ala. Hijab dah terbuka dah. Buka. InsyaAllah. Perlahan-perlahan dia terbuka. Sekurang-kurangnya kalau kita boleh terasakan, boleh rasa kebesaran Allah. Hatta kalau kita boleh merasakan kesempurnaan Nabi itu. Bila kita dengar orang caci Nabi, orang hina Nabi, ya Allah. Insan yang sempurna seperti Muhammad itu kamu tak dapat nampak. Macam Abu Jahal tidak nampak depan dia itu Muhammad yang berdiri, dia tak nampak Rasulullah. Dia nampak Muhammadul Yatim. Hang anak yatim aku jaga hang. Dia tak nampak tu Rasulullah, tak nampak. Ini hijab. Kalau masih tidak sayang kepada Islam, tidak nampak di mana keistimewaan Islam kepada kita, maknanya kita banyak hijab. Macam kesempurnaan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, banyak orang tak nampak. Dia nak persoalkan, sampai nak persoalkan hak poligami pun jadi masalah. Hak bagi pesaka pun jadi masalah. Benda-benda yang senang sekarang kita faham tu. Dah tak? Itu makna hijab tak nampak tu. Hudud. Dia nampak kekejaman. Dia nampak nanti dunia barat kata apa. Memang dunia barat hang tak buat, mereka kata dah. Nak tunduk dia sampai bila? Inilah yang saya kata hijab ni. Hijab. Inilah yang saya kata hijab ni. Hijab. Sebab tu orang dulu saya kata macam orang nakkan barakah ilmu dahulu. Dia memang Syafi'i baik, Imam Malik tu baca hadis. Imam Malik baca hadis tu, tengoklah daripada Makkah jalan kaki pergi mengaji hadis. Majlis hadis dia tu, Imam Malik ni orang yang suara dia besar, suara dia garuk. Tapi didengari hanya oleh tak sampai 10% daripada orang yang datang dengar hadis dia. Tapi pengunjung untuk dengar dia baca hadis itu tiap-tiap malam bertambah. Lautan manusia. Tabari mengajar, dikatakan 100,000 orang datang mendengar. Tak pakai PA system. 100,000 Tabari. Ibn Athir mengajar tu. Lautan manusia. Tapi kesemua bila datang duduk, semua wakar. Tak bising, diam. Tak dengar, tak apa. Angkat kepala, tahu surah dah lagi. Tak. Kita buat begitu juga. Haibah ilmu tu. Dan nakkan kepada barakatul ilmi tu, barakah ilmu tu, barakah kerukan. Malaikat sama mereka. Itu saya kata. Itu yang dia nak ni. Nak supaya ke peringkat pendampingan itu boleh membuka hijab dia,
Boleh nampak tu kebesaran. Okey. Haqaiq asrar, dan teranglah padanya cemerlang segala cahayanya. Maknanya penglihatan dia terang. Bukan mesti banyak ilmu sangat, sebab kadang-kadang orang banyak ilmu pun ada, PhD pun ada, semua ada, tapi hati dia tak nampak gelap, masih juga. Tengok macam contoh dia, suruh tahu contoh ni, bila sebelum dia menjadi mufti, dia menghentam itu, menghentam ini, ikut dan aja. Menjadi mufti, tarik balik semua buku-buku dia. Bagus tu, dia nampak tu kebenaran tu. Dia minta maaf. Dulu dia kata, kita kata dia bercakap tapi jangan pakai cakap saya. Maki ulama Islam, hukum Islam tak sesuai dan sebagainya, cukup terang. Jadi mungkin pemerintah pun macam ni lah, yang mufti yang up to date. Lantik dia pula. Dia tarik balik semua perkataan dia, dia tarik balik buku dia, dia buat surat siaran, hantar semua kepada. Bagus. Tu saya kata, masa dia cakap tu masa gelap kot, tak ada cahaya. Tapi bukan makna dia tak tahu, dia faham. Tapi cari makan. Jangan. Sebab istiqamah tu penting. Saya tak kisah. Saya harap saya akan istiqamah. Banyak sangat halangan, banyak sangat cubaan, banyak sangat. Yalah, istiqamah. Sekali saya cakap, saya tak bawa. Saya tak jadi kata. Sebab tu cahaya ini benar. Yang kita sampai itu penting. Yang kita rasa itu mustahil. Berapa hari kita akan hidup dalam dunia ni. Kita nak menghadap orang yang maha mengetahui. Semua ni, wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Kamu akan tinggalkan ke semua yang kamu ada ni. Apa ada kamu tinggal ke semua sekali. Pakaian kamu tak bawa, kenderaan kamu tak bawa, rumah memang tak bawa lah. Apa pun tak bawa. Kain pun tak bawa. Kita bawa kain kapan. Kain kapan bukan bapak kita punya. Mamak punya, pinjam kadang-kadang tu. Wa ma nara ma'akum syufa'a. Siapa pun tak bantu. Tak ada syafaat. Ketika itu, anta wa rabbuka. Kamu dengan Tuhan kamu saja. Itu yang kita bimbang. Adalah padanya munajat hamba dengan Tuhannya. Ya Allah. Kita boleh munajat ni, maknanya kita boleh panggil dia. Dia dengar suara kita. Itu makna munajat. Munajatihi, kita panggil dia sahut. Macam kita baca, macam kita kata, kita baca dalam semayang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Ta'ala jawab, Hamadani abdi. Hambaku dah memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Athna alayya abdi. Hambaku benar-benar memuji aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Inilah untuk hambaku apa dia minta. Ihdinas siratal mustaqim. Sebab akhirnya wa li'abdi ma sa'al. Apa yang hambaku minta, aku tunaikan lambat atau cepat. So itu munajat hamba dengan Tuhannya yang jernih hatinya. Jinra nunha, jernih. Bacalah macam mana pun, jenuh pun boleh. Jernih hatinya, hati yang jernih, hati yang clear, yang terus boleh berhubung dengan Allah Tuhannya. Dan sirnya tadi, rahsia kekuatan hati tadi tu. Dan ialah perhubungan antara hamba dengan Tuhannya. So sembahyang kita itu ialah perhubungan. Dia merupakan tali
merupakan kabel. Dan dunia orang nak kabel sangat. Do you have cable with him? Saya kabel. Ada? Wayar rumah saya ada. Bukan yang tu. Kabel. Ni. Kita ada kabel Allah Subhanahu Wa Taala. Kehebatan Umar At-Talmasani. Umar At-Talmasani ialah seorang mursyid am ikhwan. Dia telah Umar At-Talmasani dia mursyid am ikhwan. Dia telah dihadap ke mahkamah oleh Anwar Sadat. Tak tuduhan dia nak menggulingkan pemerintahan Masjid dengan kekuatan senjata. Masa ni bagusnya dia bawa Umar At-Talmasani itu dalam TV, dia live talikat, orang semua tengok. So, Sadat, dia kata, Sadat, Presiden Sadat, dia kata, Ya Umar, dia suara dia kuat tu. Antara amal tu kata. Dia tu, kamulah yang merancangkan nak mengguling aku, nak membunuh aku dan apa semuanya. Apa dia jawab? Kalaulah semua kata-kata itu dituduh kepada aku oleh bukan Anwar Sadat, aku akan panjat tangga menghadap Anwar Sadat untuk aku mengadu kepadanya. Kerana orang dituduh aku yang berat macam ni, aku akan mengadu kepada Anwar Sadat sebagai presiden. Tetapi aku pada malam ni, Anwar Sadat yang tuduh aku demikian. Aku nak mengadu kepada siapa? Aku akan, dia sebut begitu saja. Sampai saya kata, Umar, uskuk, diam. Aku nak mengadu kepada Allah Ta'ala. Dia takut tu. Dia dah faham dah. Kalau orang lain kata begitu, aku mengadu kepada kamu. Sebab kau presiden. Tapi kalau kamu dah tuduh aku begitu, aku nak mengadu kepada siapa lagi? Melainkan aku nak mengadu kepada aku. Diam. Dia takut. Sungguh. Dia mengadu berapa hari lepas tu. Jalan. Kebetulan dia kena apa yang kena. Tapi maknanya ulama seperti Umar At-Talmasani itu, dia bercakap dengan hati dia. Ini tuduhan palsu. Aku bersumpah demi Allah aku tak buat kerja tu. Aku pendakwah. Aku mengajak manusia ke kebenaran. Tengok sekarang baru nampak pengaruh dia di masjid mengebat. Inilah perhubungan antara hamba dan Tuhannya Azza wa Jal. Kata Muhammad bin Ali Tirmizi radhiyallahu anhu, bermula sembahyang itu imaduddin, sembahyang tiang agama. Dia hadis, tapi yang cantiknya hadis, yes, tapi analogi tu, yang diberi tu, yang saya sebut ni, Nabi hidup di suatu daerah pembangunan ataupun tamadun, rumah-rumah yang tak pakai tiang. Rumah harap bukan pakai tiang, dia pakai ambil batu, bata, tanah tu dia buat macam bata, dia pakai tak begitu. Mana ada tiang macam kita pakai hari ni, puting, lepas tu konkrit, lepas tu pakai besi 12Y, 20Y, ikat dan sebagainya. Dah. Zaman tu zaman yang rumah tak pakai tiang. Dan tiang hampir tak diketahui ketika itu. Bagaimana dia boleh menyebut as-salatu imaduddin, sembahyang itu tiang kepada agama. Kita senang boleh tengok tiang depan kita ada, rumah kampung kita pakai tiang tu hancur lah, tahu dah. Tapi dia menggambarkan tu, tiang tu, rumah, satu binaan ada bergantung dengan tiang. Kalau kuat tiang itu, rumah kuat. Tiang tidak kuat, melainkan puting dia kuat. Puting yang kuat dan sebagainya cukup dengan struktur yang ada, dia kokoh.
Tapi dia boleh bayang tu, as-salatu imaduddin, semayang tiang kepada agama. Agama ada tiang. Kekuatan agama berkaitan dengan tiang itulah. Apa dia antaranya semayang. Kalau hamba, kalau umat Islam dah tak semayang, kalau rakyat tak semayang, tak apa. Kalau pemimpin tak semayang, kita tak nampak keutamaan yang semayang itu imaduddin. Tengok. Cuma perubahan syuhibuh kepada itu je. Tapi semakin hebat. Semakin hebat. Kehidupan yang kita jamu selera muda dengan hiburan-hiburan murah ni semakin hari semakin teruk ni. Mana dia? Yang saya sebut dah, saya duka cita bila orang sebut, saya jumpa budak yang pergi PLKN ni. Tak ada program sembahyang. Masing-masing buat sendiri. Tepi katil, bawah pokok. Mana boleh? Budak muda begitu, lelaki perempuan begitu, kita bawa pergi pelatihan yang you tidak utamakan kes semayang. Kenapa latih mereka itu semayang saja pun okey dah, daripada subuh semayang jamaah, bagi sedikit kuliah subuh yang munasabah, zuhur semayang jamaah, bagi boleh PM jadi imam sekali dengan dia orang, lepas tu TPM dari semayang sekali, lepas tu Rahim Tamicik jadi imam sekali. Apa gelap saya? Latihan rohani tu. Sebab kita balik ke sini, sebab kalau macam mana kalau generasi muda yang macam ni daripada awal pun loose, tiang tak ada, dia bina rumah ke apa? Nak bina tamadun atau apa ni? Generasi yang sedang besar sekarang ni nak bina kehidupan mereka atas apa? Islam berubah. Sebab saya tak heran bila Mufti Perak menyebut tu 250,000 orang murtad. Itu Mufti. Ini kita tahu dah ni, tiang dah runtuh. Apa kena tak nampak daripada berapa juta pelajar yang di sekolah sekarang ini, yang sekolah petang tu, cuba bayangkan dia masuk sebelum zuhur, dia berada dalam kelas sampai habis waktu zuhur, masuk waktu asar sampai habis waktu asar, belum sampai rumah. Bila mereka mendirikan solat? Ni apa nak jadi ni? Hatta dalam IPTS, kompleks pengajian, mereka utamakan bilik kuliah daripada bilik semayang. Tak ada bilik semayang, bilik kuliah utamakan. Hatta IPTA sendiri pun ada surau jauh, kemudahan tidak ada, dan program dibuat ketat sangat, tak ruang. Maknanya di prioriti kita bukan ini, bukan. Dah kita belajar ni imaduddin, dia tiang kepada agama. Kalau tiang itu dah tidak ada, orang harap tak apa, orang harap tak apa, dia kukuh sebab dia tidak ada hujan. Hujan sekali habis. Inilah saya kata, bila ulama menekankan sembahyang itu tiang agama, dan ialah yang pertama yang diperdukan dia Allah Ta'ala atas segala muslimin itu sembahyang. Itu kewajipan pertama yang diwajibkan Islam di Madinah, Islam di Mekah berapa lama. Selain daripada iman, tauhid, iman tu datang, yang pertama diwajibkan pada Isra' Mi'raj itu, dia berada dengan sembahyang. Itu dimaksudkan, ialah yang pertama yang diperdukan dia Allah Ta'ala atas segala muslimin itu sembahyang. Bermula sembahyang itu berhadap Allah Ta'ala atas segala hambanya
supaya berhadap segala hamba itu kepadanya. Tengok. Dia ulang balik, dia bagi saya sebut tadi ya. Maknanya saya dah sebut semayang itu Allah menghadap hamba dia. Bukan dalam suatu bentuk fizikal yang kita faham. Bahawa Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah ada sama kamu di mana apa kamu berada. Dia ada. Dia perlu semayang itu, dia bersedia. Allah Ta'ala sentiasa berada dalam keadaan dia berhadap dengan kamu. Disebutkan dia berhadap dengan kamu. Segala hambanya supaya berhadap segala hamba itu kepadanya. Dalam rupa kehambaannya. Dengan keadaan tadallulan. Supaya hamba menghadap Allah Ta'ala. Sebab tu dia katakan. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kamu mengarahkan dalam semayang itu. Fasamma, maka disitulah wajah Allah, zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tazallulan, yakni merendahkan dirinya. Dan tasliman, menyerahkan dirinya. Yang saya sebut dulu, saya katakan bila kita kata Allahu Akbar, tangan kita angkat macam orang yang sedang surrender. Kita ulang balik poin tu. Orang yang menyerah diri, dia mengangkat tangan. Tengok semalam apabila tentera rejim Israel mengebom, memusnahkan satu daripada penjaga Palestin, dikeluarkan orang-orang tu dalam keadaan pakai spender, kesemuanya tangan angkat. Kita terbayang, angkat surrender, kami tak melawan, kami serah diri. Sebab kita ada sign tu, bila kita berdiri, kita angkat tangan tu. Tadallulan, kita merendah diri, tasliman, kita serah diri kepada Allah Tuhan. Serah diri maknanya tidak melawan, tidak ada langsung rasa syak, tak puas hati kepada semayang. Kenapa lah macam ni? Ada seorang tanya saya, Ustaz, kenapa lah Ta'ala suruh kita semayang atau kena ambil semayang dulu? Saya yang susah ambil semayang ni lah. Tak bolehkah semayang macam Kristian? Tidak, tak ambil semayang. Astagfirullahaladzim. Nak mudah semayang bertahu tu kan kita senang, dia kata. Dia banyak hujah kat saya. Kan macam kita bangun pagi tidur, katanya bangun saya ambil semayang pagi, hari cuti pula. Kan kalau boleh semayang tu kita bangun tidur, Allah Akbar, semayang tu tidur balik. Macam ni duduk tunggu semua orang kentut dah semayang. Kenapa ambil semayang? Saya explain dekat dia 1 jam, ada kawan. Tapi alhamdulillah, akhir boleh tahu. Bila kita tidak bergantung yang nama dia basuh muka tu untuk cuci luar saja. Sampai ke batin kita suci. Kenapa? Sebab tu yang diminta basuh dalam ayat semayang itu tidak ada hukum suruh basuh punggung. Basuh betis, basuh paha. Pasal semua itu biasanya telah ditutup dengan pakaian. Yang terdedah sahaja disuruh basuh. Pasal yang terdedah itulah yang paling banyak sekali melakukan kejahatan. Apa di antaranya? Mata, melihat yang tidak baik. Tangan, curi barang orang. Telinga, dengar syuah heboh. Mulut, fitnah dan sebagainya. Kaki berjalan ke disko. Saya buat dia diam. Saya explain lagi bahawa ini latihan kepada nak menyucikan zahir dan batin. Kebersihan yang nyata, zahir dan batin seperti kita niat. Kita basuh pula bukan basuh sembarangan. Sejam Ustaz, saya minta maaf, saya tarik balik yang tadi semua, sekarang baru saya faham. Dan saya akan pertahankan, mesti ambil ayat semayang. Okeylah, baliklah. Tapi aku dah habis sejam, dah penat kuat kepala. Tabazzulan, yakni hina. Hina ni bagi maksud bukan kita maknanya tidak ada harga. Tapi hina ni bila saya sebut tadi, kita berada di hadapan Allah Ta'ala yang maha sempurna. Memang kita hina.
Contoh hina mudah aja. Kalau saudara ambil batu permata, katakan yang nilainya satu biji permata 100,000, lepas tu ambil permata lain pula harga dia 2 rial. Letak gitu. Allah hinanya 2 rial ni. Kereta terletakkan kata nama dia Barabos, kerja Barambos kata. Barabos letak tapi dia tu pula kancil. Allah. Kereta yang harga dia 35,000 letak dia Barabos, lalu murah. Semalam kata Siti Nurhaliza sampai rumah saya. Dia berapa? Murah ya. 900,000. Okey, itu yang saya nak terangkan. Siti Nurhaliza pula kacau. Kesian kawan tu. Keadaan tadallulan, merendahkan diri, tasliman, menyerah diri, tabadzulan, hina, takhaddu'an, yakni dengan khudu', takhasyu'an dengan khusyuk, taraghuban, yakni gemar dan suka, tamallukan dengan rindu dendam. Itu istilah-istilah yang dipakai dalam konteks bila kita berdiri depan Allah Subhanahu Wa Taala semayang itu boleh mengandungi semua ni. Daripada kita merasa rendah diri tadi dan bacaan dia tadallulan dia. Tak berbaris kan baca lingkup pula nanti tadallulan, tasliman, tabadzulan. Tadi tadallulan, tabadzulan, takhaddu'an, takhasyu'an, taraghuban, tamallukan. Tamalluk itu maknanya dengan rasa lepas satu sembahyang nak tunggu sembahyang lain pula. Lepas sembahyang waktu ini nak tunggu waktu lain pula. Lepas berjaya bangun untuk buat tahajud pada malam ini nak buat malam esok pula. Tunggu malam esok. Itu tamalluk. Rindu yang I miss you tu yang lain. Tapi ini kita miss beberapa ketika yang kita rasa berjauhan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rasa macam jauh. Bila kita masuk balik dalam semayang, masuk ambil balik rasa tamallukan, terubat rindu. Maka wukuf itu ini berarti kita akan masuk kepada beberapa ulasan yang akan menyentuh masalah rukun-rukun semayang pada waktu yang akan datang. Kesimpulan pada malam ini kita mengulas dia. Saya tidak nak mengulas perkataan-perkataan nak faham saja, yang saya rasakan saya kena mengulas yang agak lebih luas daripada itu. Yang pentingnya yang yang mudah saudara-saudari pahami bahawa sembahyang ini dia ibarat seperti mana makhluk yang hidup. Bila makhluk yang hidup dia ada jasad, dia panggil mahiyah, dia ada masadah, hakikat dia. Maka jual antara dua. Maka nama sembahyang juga, tapi dia makhluk, dia benda yang hidup yang boleh masuk, boleh bergerak. Maka dia ada badan dia ada roh dia. Yang badan dia adalah rukun sembahyang. Yang roh dia kekhusyukan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Buat yang sempurna zahir, sempurna batin. Kalau sempurna zahir saja tak sempurna batin, rukun sempurna tapi hati tidak khusyuk, dia macam matilah sembahyang tu. Dia boleh buat tapi tak ada roh. Roh itu penting. Tapi kalau roh saja ada, khusyuk saja ada, tapi rukun sembahyang tak jaga pula, dia rohnya ada tapi badan dia cacat, badan dia cela, tak ada tangan, tak ada mata, maka nak sempurna macam mana? Maka kesempurnaan salah dikatakan bahawa biarlah yang luar itu sempurna, rukun sempurna, dan yang batin sempurna, khusyuk sempurna dan sebagai hati. Kalau itu maka dikatakan bahawa inilah yang kita sembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu persembahan hamba. Dan di semua yang juga dia mempunyai tingkatan-tingkatan yang boleh kita capai. Hatta khusyuk pun ada tingkat-tingkat yang boleh kita capai. Bukan kesemua sama. Macam saya cerita macam sampai ada sahabat Nabi yang semayang sampai kepada ular.
ular yang jatuh daripada rumah harapkan dia punya bumbung-bumbung yang tak sempurna tu. Ular yang meniti, yang jenis ular padang pasir tu, boleh jatuh atas kepala orang yang semayang, boleh turun kot si ular tu, dia elok semayang. Lepas habis semayang, orang tanya, tadi tak takut ular ke? Itu ular mana? Yang jatuh tadi tu. Bila? Dia tak tahu pun ular yang bisa jatuh atas kepala dia tu. Itu satu peringkat. Malah peringkat yang dipanggilkan dengan peringkat orang, situ di antara falsafahnya, kalau orang yang masuk semayang itu ada Allah Ta'ala anugerahkan, dia telah terputus dengan alam nyata. Dia putus. Dia sedar balik, bila dia balik semula ke alam nyata, bila sampai kepada tu akhir kepada tahiyat, dia bagi salam. Salam itu salam kepada makhluk yang dihadap kiri kanan, dia balik semula kepada alam. Bila balik semula ke alam ni, tadi dia telah berputus daripada alam ini. Itulah yang falsafah di antara lepas kita semayang macam orang Arab tu, dia salam kepada kita balik. Padahal dalam hadis sahih, salam Nabi kata idal taqa, bila dia berjumpa maka sunat salam. Tapi lepas jumpa ni kita salam dah. Bila semayang pula, bila kita nak balik salam pula. Salam pasal apa? Kita belum berpisah. Dah ada jawapan. Kita dah tadi semayang tu kita dah keluar daripada alam ni. Buat pilah. Walaupun tak keluar pun. Okey, itu falsafah dah. So maka yang nak kita capai ni, nak capai sampai ke peringkat boleh kita tadallulan tadi. Tasliman, tabazzulan, taqaddu'an, takhassu'an, dengan tarakuban, tamallukan. Itu istilah-istilah yang tak payah faham sangat, tak payah hafal lah, tak nak paisa pun, tapi mesej faham. Kita nak sampai kita berdiri depan Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam keadaan kita berhadapan dengan zat yang maha sempurna, zat yang maha pemurah penyayang. Tapi kena ingat, dia pemurah penyayang, betul. Dia katakan nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Beritahu kepada hamba-Ku sekalian yang kamu semayang tadi, yang kamu nakkan kerinduan kepada Aku punya diri, nabbi ibadi, beritahu kepada semua hamba-Ku, anni, aku Tuhan kamu, al-ghafurur rahim, aku pengampun dan aku maha penyayang. Tapi kalau kamu jahat juga,